Sejujurnya aku cakap awal-awal tu aku agak skeptical sikit lah dengan another film badan beruniform. But then lepas aku tonton, aku rasa filem ni memang layak dapat kutipan box office. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Mak Don. Sekali lagi dengan aku Mak Don. 2 Februari yang lalu, filem Coast Guard Malaysia Ops Helang telah mula ditayangkan di Pawagam. Filem ni merupakan filem pemula untuk Allahyarham Pitt Hanif, and unfortunately filem ni juga menjadi filem yang terakhir beliau. Sebelum ni Pitt Hanif dia banyak terlibat sebagai assistant director. Contoh filem-filem yang dia terlibat sebagai AD adalah Wan Tu Jaga, J Revolusi, Pekak, dan ini adalah filem pertama dia sebagai dia pengarah. Filem ini ditulis oleh Jason Chong, Tommy Loh dan Povin Sandera. Dibarisi oleh para pelakon seperti Syahrul Rizwan, Adlin Amar Ramli, Julia Farhana Marin, Hazama Azmi, Sabri Yunus, Aziz M. Osman, Sherry Merlis, dan ramai lagi. Basically filem ni tentang Lieutenant Maritim Hafiz, iaitu lakonan Syahrul Rizwan, pegawai pasukan tindakan khas dan penyelamat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM, yang nak mulakan hidup baru, tapi dia dihantui oleh kisah lama dia apabila sekumpulan penjenayah ataupun lanun muncul semula untuk membalas dendam. So from there the story goes tentang penculikan, pembunuhan, dan akhirnya menyebabkan Ops Helang terpaksa diaktifkan untuk mencari dan menyelamat. Honestly aku rasa filem ni honestly aku suka lah filem ni. Aku suka sebab dia berjaya tukar persepsi aku ataupun berjaya exceed expectation aku. Sebab pada mulanya aku agak skeptical dengan filem ni. Aku takut dia menjadi another filem tentang badan beruniform yang sekadar nak write saja tentang badan beruniform. But they prove me wrong. Filem ni agak menarik, dan kalau ada beberapa benda yang diubah ataupun berjaya diperbaiki untuk sequel dia, aku rasa filem ni akan menjadi mantap dan lebih enak untuk dinikmati. So ni aku nak list down apa yang menarik tentang filem ni dan apa yang kurang menarik dan boleh diperbaiki in future. So yang pertama, benda bagus adalah jalan cerita dia padat. Aku rasa pengarah filem ni dan penulis dia nak buat bagi penonton tak senang duduk sepanjang tonton cerita ni. Sebab tu kalau hampa tonton cerita ni, hampa akan rasa action dia pack, jalan cerita dia pack. Lepas berlaku yang ni, berlaku yang tu, berlaku yang tu, berlaku yang ni pula dah. Dia padat, jalan cerita dia padat. Oleh kerana jalan cerita yang padat, maka kita pun akan dapat action yang agak non-stop. Lepas action. Aku rasa lah pengarah ni juga dan penulis dia pun nak grab audience dulu tau untuk filem pemula ni. Bagi dapat dulu. Once dah capture benda tu kan, tapi lepas tak buat halai-balai, lepas masih lagi okay. Once lepas dah capture benda tu, for the sequel lepas dah boleh relax dan bagi lebih baik. But itu pendapat aku lah. Sebab tengoklah permulaan dia dah mula dengan operasi lepa. Kemudian nak mula kisah hidup baru, tiba-tiba kena ambush dengan theatrical move. Padam lampu, lanun masuk, wish, patu hostage kena bunuh semua. Aku memang suka gila yang tu. Sebenarnya aku waktu dia beratuk ramai hostage tu, aku dah macam memang dalam diri aku teringat filem Mehuna lah. Sebab ada scene kat situ kan. Dan kalau tiap bunyi tembakan tu lepas fokus dekat muka Syahrul Rizwan saja kan, sebab the burden is on him tau. Sebab tu semua dia punya apa orang kata tetamu. So kalau setiap kali bunyi gunshot tu memang fokus je kat dia. Mimik muka dia terkejut berbau. Aku rasa yang tu lagi impactful lah. But itulah story dia tu. Lepas terjadi ni, emang padat lah. Okay, padat. So tu yang aku suka pasal filem ni. Yang kedua, watak dalam filem ni. Actually okay, kita tahu sat protagonis. Kita nak sembang pasal antagonis. Aku rasa antagonis ni banyak tau yang style. Kita ada, okay, ni spoiler tau kalau siapa tak pergi tonton ni boleh pergi tonton dulu. Dan siapa yang dah tonton hampa akan tahu lah villain dalam watak ni kan. Kita ada Adlin Ahmad Ramli yang memang lanun gila dalam ni, memang jahat gila. Lepas tu ada Hazama yang nak separa dengan dia sikit. Kemudian bos dia tu pun aduh hai. Kau rasa watak antagonis dalam filem ni lebih sinar daripada protagonis. Sebab watak protagonis lepa bagi dekat Syahrul Rizwan je tau untuk carry burden tu, untuk carry responsibility tu. Sampai hujung tu, time climax, lepas nak buat fighting sequence, fighting scene, sampai Syahrul Rizwan punya watak terpaksa lawan dengan Adlin Ahmad Ramli dulu. Lepas tu baru lawan dengan bos. Dia agak wasted sikit lah dekat situ tau. Why not hampa buat macam The Expendable 2, yang mana dekat hujung-hujung tu dia buat bagi Stallone lawan dengan Van Damme dan Jason Statham lawan dengan lagi seorang yang
psychic kepada Van Damme tu lah ya, so that ada perlawanan asing-asing dekat situ, barulah dia tak jadi ni. Sekarang ini dah lepas fighting nak pergi fighting lagi kan, so agak wasted sikit dekat situ. Yang ketiga, action wise. Okay, terus to be told, aku rasa action wise untuk Coast Guard better than Air Force. Sebab Air Force aku tak berapa nak nampak sangat lah dia punya action sequel dia tu. Aku rasa kurang menarik, tembak menembak apa semua dalam Air Force. Aku rasa dalam Coast Guard ni better. Dan aku suka sangat tengok Shahru Rizwan fighting dalam filem ni. Aku rasa memang kenal lah dia sebagai badan beruniform dengan badan dia yang macam tu, dengan thinking dia, dengan karakter dia tu, you know, so fit lah, fit kalau nak banding dengan beberapa karakter sebelum badan beruniform yang sebelum ni dalam filem-filem yang berasingan sebelum ni. Yang keempat, sound design dia, Mat. Sound design kalau dalam filem perang, kalau dalam filem action, actually kalau dalam mana-mana filem pun sound design ni penting. Dan kalau dalam cerita perang pula atau macam ni by uniform ni, sound design dia boleh buatkan kita penonton macam kita ada kat tempat perang tu. Kita ada dekat situ, kita dengar every gunshot kat sebelah telinga kita, begitu kuat bunyi dentuman, macam kita betul-betul ada dekat situ. So sound design dia penting, dan sound design dalam filem ni aku rasa they done the really good job. Bila part kena tembak tu, kita rasa macam kita dekat dengan situ. Kita rasa macam kita sebagai karakter tu pun kena tembak dengan bunyi dentung. Lepas tu part kena ambush, dia punya sound design memang main peranan, you know, to get penonton the feeling of thrill nak kena ambush. Dan waktu kena ambush, so everything itu semua benda yang sound design buat dalam filem ni aku rasa memang layak diberikan pujian. Dan itu adalah benda-benda yang aku suka. Ada benda yang aku tak suka, dan aku bukan tak suka, aku rasa ia boleh diperbaiki. Itu yang pertama, pacing. Awal tadi aku dah sebut kata jalan cerita filem ni padat. Jadi bila terlalu padat, pacing dia tu terlalu cepat sampai hang tak buka ruang untuk orang mourning tentang kematian sebuah watak ke, tak bagi peluang untuk orang karakter ada deep emotion antara karakter lain, supaya impact dia tu akan berlaku in future. Maksudnya maksudnya apabila ada tragedi berlaku in future, kita as penonton akan dapat rasa impact tu, sebab kita dah diberikan connection, human punya connection, emotion pada awal antara dua karakter tu. Faham tak? So pacing dalam cerita ni agak terlalu kelang-kelibut sampai kita tonton ni, kita rasa macam semua kejadian tu berlaku dalam satu hari. Nampak tak? Kita macam tak tahu pun dah berapa lama berlaku, apa terjadi apa semua. Dia terlalu laju sangat sampai kita rasa macam benda tu berlaku dalam satu hari. In fact, tangan Shahru Rizwan yang kena tembak tu, tahu-tahu lepas diselamatkan terus buka, terus dah pakai uniform nak bergaduh. Ada macam dia tak ada part dia morning, dia tak ada part yang bila dia terima berita tentang kawan dia kena penggai tu, yang kepala hantar pergi kat APMM tu pun tak bagi impact kat kita, sebab semua benda terlalu fast pace. Yang kedua, benda yang boleh diimprove adalah watak sampingan. Watak-watak dalam sampingan ni aku rasa dia wasted lah. Aku tahu dia watak sampingan, tapi bila hang dah bagi macam banyak, macam Hazama lah, hang dah tunjuk kata Hazama tu jahat dah macam-macam, at least bagilah something kat Hazama kan, bagi dia ada something sikit. Ni tengah-tengah cerita dia dah jadi wasted, atau mungkin dia simpan untuk sequel, aku tak tahu lah, but give something lah untuk indicate benda tu sama. Kemudian di hujung-hujung tu watak-watak Ayanda tu aku rasa agak wasted jugalah kat situ, sebab yelah, at least lepa hang nak includekan lepa dalam lawan dengan APMM, so why not you create lepa tu a group yang memang power fighting, bukan fighting lah, ni nak tembak menembak, action lah kan. Kemudian berentak dengan APMM. Dalam ni di penghujung tu dia buat grup-grup abang besar ni, anda semua ni macam tak tahu apa, tahu-tahu keluar nak tembak rambang, seorang-seorang keluar tembak rambang. Jadi agak wasted sikit kat situ tau. So, kalau boleh diperbaiki sikit, agar tak nampak sangat karakter wasted tu, aku rasa it can be better. Yang ketiga, cinematography. This one aku agak kecewa lah. There's nothing yang aku rasa macam scene yang beri impact kepada aku yang aku boleh ingat dalam Coast Guard ni dari segi sinematografi lah. Sebab aku rasa semuanya benda yang bersahaja dan biasa tau. Ni kalau hampa tonton Pascal, Pascal dia ada momen-momen dia yang dia akan pan, bagi feeling dekat penonton sekeliling tu, ship tengah dalam keadaan dark kan, nak kena hijack, dah kena hijack, you know, sinematografi memainkan peranan yang penting, dan benda tu kurang dalam ni. Kurang.
ada scene yang aku rasa macam kalau hang buat shot yang macam ni sikit, ataupun hang bagi buat one take punya shot pun cantik juga lah waktu fighting kan. Tapi itulah benda-benda yang macam tu yang boleh feast our eyes tau, yang boleh sedapkan mata kita untuk memandang dan menonton. So dia kurang sikit dari segi sinematografi ni. Maka kalau semua benda yang aku cakap tu boleh diperbaikikan sikit-sikit, aku rasa filem ni dah di paras yang tinggi dah. Aku rasa dia dah boleh potong semua badan beruniform punya filem dah. And I hope for the sequel, walaupun kita tahu Allahyarham P.I. takkan direct filem ni, tapi aku harap the sequel akan diberikan tugas tu kepada orang yang layak selayaknya, dan orang tu akan carry benda tu dengan lebih baik. Also, aku tak tahu Syahrul Rizwan berlakon ke tak lepas ni. Aku rasa dia tak berlakon lah. Tapi kalau dia berlakon, aku rasa stick with him lah aku. Sebab nice dia adalah as badan beruniform aku, nice. Okay, sedap kita tonton. Jadi why not sequel tu kan dengan dia. Tapi itulah, kita tak tahu lagi ke mana arah tuju filem ni. But dah tonton, filem ni layak mendapat box office. Yang macam aku cakap, kalau Air Force tu boleh cecah 30 juta, filem ni aku rasa layak 50 juta. But itu adalah layak lah, kita tak tahu audience kita macam mana kan. Dan aku rasa kalau filem ni keluar time dia adalah waktu Air Force keluar, aku rasa mungkin tentu dia boleh. Sebab ke mana pun dia time waktu kita nak release filem ni, kita tu pun memainkan peranan penting juga kan. So tak apalah, asalkan boleh kutip jumlah yang orang kata timpal, balik modal ataupun boleh profit sikit pun, alhamdulillah lah untuk filem pemula ni, supaya second tu dia boleh buat lebih grand lagi. Okay, so hampa dah tonton kan tak lagi Coast Guard? Kalau hampa dah tonton, apa pandangan hampa? Drop down your comment, share your thoughts. Kita jumpa lagi next video. Thank you for watching. Bye bye.